Apa tu? Cacing lah. Dia bergerak. Cacing ada tulang ke? Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Noraini. Saya mengajar sains dan hari ini saya akan mengajar anda sains tingkatan 4. Apa topik kita pada hari ini? Ups, sebelum kita teruskan, kita tengok dulu persoalan adik Arsyad tadi. Cacing ada tulang ke? Untuk mengetahui jawapannya, teruskan menonton video ini. Jadi, hari ini kita akan belajar bab 6 sains tingkatan 4 iaitu sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Dalam tajuk ini, kita akan belajar berkaitan dengan sokongan, pergerakan dan pertumbuhan bagi haiwan. Kemudian, pergerakan dan pertumbuhan untuk manusia serta sokongan, pergerakan dan pertumbuhan untuk tumbuhan. Jadi, subtopik kita pada hari ini iaitu 6.1 sokongan, pergerakan dan pertumbuhan bagi haiwan. Okey, mari kita saksikan standard pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan dengan contoh jenis sokongan pada haiwan. Yang kedua, kita nak menghubungkaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Dan yang ketiga, menghubungkaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Yang keempat, menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan. Yang kelima, mencerakimkan sistem rangka manusia. Yang keenam, membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Dan yang ketujuh, menghubungkaitkan sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Mari kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Terdapat 3 jenis sokongan pada haiwan. Yang pertama, rangka dalam. Yang kedua, rangka luar. Dan yang ketiga, rangka hidrostatik. Okey, mari kita lihat haiwan ini. Apa agaknya sistem sokongan bagi ikan? Mari kita lihat gambar ini. Nampak sedap. Yang kita nampak adalah isi ikan, betul? Apa jadi selepas kita makan isi ikan tersebut? Nampak tak tulangnya? Tulang ikan adalah sistem sokongan bagi ikan. Di mana kedudukan tulang ini? Di dalam ikan. Jadi, apakah sistem sokongan yang ada dalam ikan? Ya, betul. Ikan mempunyai sistem rangka dalam. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri rangka dalam. Rangka dalam ialah jenis sokongan bagi semua vertebrata termasuk manusia. Yang kedua, rangka dalam terbina daripada tulang atau rawan. Yang ketiga, rangka dalam berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan mengekalkan bentuk badan. Dan yang terakhir, rangka dalam juga menjadi asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Sekarang, mari kita lihat contoh haiwan yang mempunyai rangka dalam. Buaya, kangaroo, kucing dan juga katak. Sekarang, mari kita lihat gambar ini. Ya, ini gambar udang. Kamu dah biasa makan udang? Dah biasa kan? Okey, adakah udang ada tulang? Tak ada?
Oh ya, betul. Udang tidak ada tulang ya, murid-murid. Jadi, apakah sistem sokongan dalam udang? Okey, mari kita lihat gambar ini. Ini adalah lapisan luar yang terdapat dalam udang yang dipanggil sebagai lapisan keras kitin. Jadi, apa agaknya sistem sokongan bagi udang? Ya, sistem sokongan bagi udang adalah rangka luar. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri rangka luar. Yang pertama, rangka luar ialah jenis sokongan bagi kebanyakan invertebrata. Rangka luar terdiri daripada lapisan keras kitin berlilin atau cengkerang. Rangka luar berfungsi untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Selain itu, rangka luar juga merupakan tapak bagi pelekatan otot. Contoh bagi haiwan yang mempunyai rangka luar ialah kalajengking, ketam dan laba-laba. Wah, apa tu? Itu adalah obor-obor. Murid-murid pernah tengok obor-obor? Pernah kan? Dalam cerita SpongeBob? Kan ada obor-obor? SpongeBob kan selalu tangkap obor-obor. Betul tak? Itulah obor-obor. Okey, mari kita lihat apakah sistem sokongan dalam obor-obor. Okey, so sistem sokongan dalam obor-obor dipanggil sebagai rangka hidrostatik. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri rangka hidrostatik. Sesetengah haiwan invertebrata yang berbadan lembut disokong oleh rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik terdiri daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendalih. Bendalih ini mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah menyebabkan badan haiwan yang lembut menjadi tegar. Rangka hidrostatik ini mengekalkan dan mengawal bentuk badan. Okey, mari kita lihat contoh haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik. Contohnya tapak Sulaiman dan juga cacing. Selain itu, ada juga lintah. Kita teruskan pelajaran kita kepada saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Graf ini dinamakan lengkung pertumbuhan. Lengkung pertumbuhan yang terbentuk menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma. Lengkung pertumbuhan bagi semua organisma pada asasnya berbentuk sigmoid. Cuma corak pertumbuhannya berbeza mengikut jenis organisma. Tetapi lengkung pertumbuhan bagi haiwan dengan rangka luar adalah berbeza dan unik. Lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar seperti lipas dan belalang adalah berperingkat. Hal ini disebabkan rangka luar haiwan jenis ini terbina daripada kitin yang bersifat keras dan tidak boleh mengembang. Sifat keras dan tidak boleh mengembang ini akan menghalang pertumbuhan haiwan yang mempunyai rangka luar seperti udang, kumbang, ketam dan belalang. Bagi mengatasi masalah ini, haiwan ini akan menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa. Proses penanggalan kulit ini dinamakan ekdisis. Semasa proses ekdisis, rangka luar yang baharu dan lembut telah terbentuk di bawah rangka luar yang lama. Semasa ekdisis, haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badan. Tindakan menyedut udara ini akan memecahkan rangka luar lama yang keras. Pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baharu mengeras. Sekarang mari kita lihat proses ekdisis bagi udang galah ini.
Kita teruskan pelajaran kita dengan menghubung kaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Dengan bantuan keta, iaitu bulu kejur yang terdapat pada bahagian sisi badannya. Terdapat dua jenis otot pada dinding badan cacing, iaitu otot lingkar dan otot membujur seperti yang ditunjukkan pada rajah. Otot-otot pada cacing tanah ini juga bertindak secara berantagonis atau berlawanan. Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur, menyebabkan badan cacing akan menjadi menipis dan memanjang. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur pula, badan cacing akan menebal dan memendek. Tindakan otot lingkar dan otot membujur secara berantagonis menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan cacing. Apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik memindahkan cecair di dalam badannya ke belakang badan. Cecair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik dan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan. Cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur yang berlaku secara berlawanan daripada bahagian anterior ke bahagian posterior. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen-segmen pada bahagian badan cacing tanah akan memendek dan menebal. Keta pada segmen ini akan mencengkam tanah. Pada masa yang sama, segmen-segmen lain pada badan cacing tanah akan memanjang dan menipis. Hal ini berlaku kerana otot lingkar pada segmen ini mengecut dan otot membujur mengendur. Keta pada segmen ini akan melepaskan cengkaman untuk membenarkan badan cacing tanah memanjang dan bergerak ke hadapan. Jadi, adakah cacing mempunyai tulang? Tidak ya, cacing tidak mempunyai tulang. Sekarang mari kita lihat fungsi rangka dalam bagi haiwan. So, ada 3 jenis yang kita akan bincangkan di sini. Yang pertama, haiwan vertebrata darat, kemudian haiwan vertebrata akuatik dan juga burung. Okey, kita teruskan dengan haiwan vertebrata darat. Haiwan vertebrata darat memerlukan rangka yang kuat dan tegar untuk menyokong badan. Haiwan-haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan. Berat badan vertebrata daratan disokong terutamanya oleh lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Ini adalah rangka dalam seekor gajah. Seekor gajah memerlukan lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya. Kedua-dua lengkungan ini bersendi dengan kaki. Sekarang kita lihat pula haiwan vertebrata akuatik. Haiwan vertebrata akuatik mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding dengan badannya. Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah kecil dan lemah. Ini adalah rangka dalam seekor paus. Vertebrata akuatik seperti ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. Hal ini demikian kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Tulang sternum atau tulang dada burung yang pipih dan luas berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Tulang-tulang burung juga berongga dan ringan. Selain itu, saiz tengkorak burung juga adalah kecil berbanding dengan tengkorak haiwan lain dan bertujuan untuk memudahkan burung terbang. Rajah menunjukkan tulang sternum pada rangka dalam seekor burung. Seterusnya, kita lihat sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia terdiri daripada 2 bahagian, rangka paksi dan rangka appendage. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebra dan juga tulang rusuk dan sternum. Rangka appendage pula terdiri daripada lengkungan pektoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan juga tulang kaki.
Rangka paksi yang pertama adalah tengkorak. Tengkorak manusia terdiri daripada dua bahagian iaitu tulang kranium dan tulang muka. Tulang kranium berfungsi melindungi otak dan tulang muka berfungsi memberikan bentuk asas atau rangka muka dan juga menyokong gigi. Turus vertebra terdiri daripada 33 ruas tulang kecil atau vertebra. Tulang-tulang yang bersambung ini akan membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentur. Turus vertebra ini mempunyai satu fungsi yang amat penting iaitu melindungi saraf tunjang. Mari kita lihat tulang rusuk dan sternum. Rusuk manusia dibentuk daripada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi dengan vertebra toraks di bahagian belakang. Sternum dan tulang rusuk berfungsi melindungi organ utama iaitu jantung dan peparu. Lengkungan pektoral adalah rangka appendage yang pertama. Terdapat sepasang lengkungan pektoral di dalam badan manusia. Lengkungan pektoral ini menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Lengkungan pektoral terdiri daripada tulang clavicle dan tulang scapula. Tulang tangan terdiri daripada humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan phalanx. Lengkungan pelvis bersendi dengan rangka paksi. Lengkungan pelvis terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Lengkungan pelvis menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Tulang kaki terdiri daripada femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan phalanx. Membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Vertebrata seperti gajah mempunyai tulang yang besar, padat dan kuat kerana keseluruhan berat badannya disokong oleh rangka dalam. Manakala burung mempunyai tulang-tulang berongga untuk membolehkannya terbang. Tulang berongga mempunyai beberapa kelebihan iaitu ringan dan kuat, membenarkan vertebrata bergerak dengan lebih cepat dan memerlukan kalsium dan fosforus yang kurang. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk menjalankan eksperimen untuk membandingkan tulang berongga dan juga tulang tidak berongga. Okey, mari kita teruskan eksperimen ini. Okey, apa bahan yang kamu perlukan? Yang pertama adalah kotak. Okey, macam ni. Biasanya kita ambil penutup kotak. Okey, kemudian kertas. Okey, kertas tu perlu banyak ya. Okey, so sediakan, bulatkan dia, gulungkan dia macam ni. Ni adalah contoh untuk tulang yang berongga. Dan ini pula adalah contoh untuk tulang yang padat. So, hari ini kita nak membandingkan tulang yang berongga dan juga tulang yang padat. Okey, kita tengok yang mana okey, yang mana tidak okey. Okey, kita akan mulakan dulu dengan tulang yang padat. Okey? Okey, susunkan seperti ini. Okey, kemudian kita akan letakkan buku di atasnya untuk tengok kestabilan. Hati-hati semasa meletakkannya. Okey. Masih boleh letak banyak buku lagi.
Okey, so berapa banyak buku yang boleh diletakkan kat sini, nanti kita akan kirakan. Okey. So kita akan teruskan pula dengan tulang yang berongga, ya. So ini kita saksikan untuk tulang yang berongga. So berapa banyak buku yang boleh menahan tulang yang berongga ini. Okay, nampaknya eksperimen kita telah pun selesai. So berapa buku yang berjaya menahan tulang yang berongga ni? Okey, ada 5 buku sahaja. Jadi tadi kita guna yang tulang yang padat, dia boleh menahan sehingga 20 buku, tapi tulang yang berongga hanya boleh menahan sehingga 5 buku sahaja. Okey. Eksperimen ni adalah untuk membandingkan tulang berongga dan tulang yang padat. Jadi melalui eksperimen ini kita dapati yang tulang yang padat lebih kuat berbanding dengan tulang yang berongga. Okey, so itulah eksperimen untuk hari ini. Sekarang kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang terakhir, iaitu sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Kita lihat dulu pusat graviti. Pusat graviti merujuk kepada titik keseimbangan suatu sistem sokongan atau objek. Titik keseimbangan pula ialah titik keseluruhan berat objek sokongan atau objek itu bertindak untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan. Okey, kita lihat faktor yang mempengaruhi kestabilan suatu objek. Yang pertama adalah pusat graviti. Objek dengan pusat graviti yang lebih tinggi kurang stabil berbanding dengan objek yang mempunyai pusat graviti yang rendah. Jadi kalau merujuk kepada gambar raja ini, P lebih stabil daripada Q. Yang kedua adalah luas tapak. Objek dengan luas tapak yang besar lebih stabil berbanding dengan objek yang mempunyai luas tapak yang kecil. Daripada raja ini, R lebih stabil daripada S. Penyelesaian masalah kestabilan bagi haiwan. Antara cabaran yang dihadapi oleh haiwan yang tinggi adalah untuk mengekalkan kestabilan semasa menjalani kehidupan seharian. Contohnya seperti zirafah yang tinggi menghadapi kesukaran untuk minum air berbanding dengan haiwan yang lain. Bagi mengatasi masalah ini, zirafah terpaksa menambahkan luas tapak sistem sokongan dengan mengangkangkan kakinya. Tindakan ini juga akan merendahkan pusat graviti zirafah supaya tidak mudah tumbang. Keadaan yang sama juga dihadapi oleh kangaru. Hal ini demikian kerana kangaru melompat dan berdiri menggunakan dua kaki belakang. Kaki hadapan kangaru tidak digunakan untuk berdiri. Keadaan ini menyebabkan kangaru menjadi tidak stabil dan mudah tumbang ketika tidak bergerak. Bagi mengatasi masalah ini, kangaru menggunakan ekornya sebagai sistem sokongan bagi mengelakkannya daripada tumbang. Sekarang mari kita uji minda. Apakah jenis rangka pada ular? So boleh fikirkan apakah jenis rangka pada ular? Jawapannya adalah rangka dalam kerana ular mempunyai tulang yang berada dalam bahagian badan ular. Soalan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan ekdisis? Jawapannya ialah proses penanggalan kulit rangka luar semasa pertumbuhan bagi haiwan berangka luar. Soalan yang ketiga, nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan. Jawapannya adalah pusat graviti dan luas tapak. Soalan yang keempat, mengapakah burung mempunyai tulang yang berongga? Okey, fikirkan jawapannya ya murid-murid.
Dan jawapannya adalah kerana tulang berongga adalah ringan dan kuat untuk membolehkan burung terbang. Kamu bolehlah pause video ini untuk salin semua soalan dan jawapan yang cikgu sediakan. Okey murid-murid, kita dah tamat sesi pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu telah pun faham untuk subtopik 6.1, sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan bagi haiwan. Okey, jika kamu ada sebarang persoalan atau masalah, bolehlah tanya cikgu kamu di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Okey. Cikgu juga ada sediakan soalan Google Form dekat bahagian description. Okay, klik link yang diberikan dan jawab soalan latihan itu supaya kamu akan lebih faham lagi untuk tajuk ini. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Noraini dan tekan like untuk video ini. Sehingga kita berjumpa lagi di PDPC yang akan datang. Bye-bye.